Hai murid-murid, bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6 bersama Cikgu Masyita. Tema Istimewanya Keluargaku. Tajuk Seronoknya Keluarga Amar. Muka surat 6. Standard pembelajaran 5.1.1. Murid dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata nama am dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat pertama, menjelaskan dan menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata nama am dan 5 penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul. Kedua, menghasilkan sebuah penulisan imajinatif dengan bahasa yang menarik. Baik murid-murid, sila rujuk buku teks muka surat 6. Aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini ialah pertama, anda akan menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang terdapat pada gambar. Kedua, mencerita dan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Ketiga, menulis karangan imajinatif dengan bahasa yang menarik. Baik. Aktiviti 1 dan aktiviti 2 kita gabungkan. Aktiviti 1 iaitu menyenaraikan kata nama am dan penjodoh bilangan yang terdapat pada gambar. Dan aktiviti 2 ialah bercerita dengan menggunakan kata nama am dan penjodoh bilangan. Murid-murid, sebelum kita melakukan aktiviti ini, anda perlu tahu dulu apakah itu kata nama am dan penjodoh bilangan. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Kata nama am juga digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang hidup seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sesuatu yang bukan hidup seperti tempat dan benda. Kata nama am hendaklah ditulis dengan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Contoh kata nama am untuk manusia dan orang seperti ayah, guru, perempuan, polis. Bagi kategori haiwan seperti ayam, burung, kucing, ikan. Contoh bagi tumbuhan seperti pisang, betik, pokok, lalang. Seterusnya bagi benda, contohnya seperti pasir, radio, rumah, buku. Dan yang terakhir bagi kategori tempat, contohnya seperti sekolah, pejabat, kampung, pulau dan sebagainya. Seterusnya penjodoh bilangan. Apakah itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Cikgu telah menyenaraikan beberapa contoh penjodoh bilangan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kawan. Digunakan untuk kumpulan dan haiwan. Contohnya, sekawan burung, sekawan gajah, sekawan lembu, sekawan lebah. Seterusnya, batang untuk benda yang panjang seperti sebatang jalan, sebatang sungai, sebatang lilin, sebatang pen. Seterusnya, ikat untuk benda yang diikat seperti seikat rambutan, beberapa ikat sayur, seikat kayu, seikat tebu. Seterusnya, ketul untuk benda yang berketul ataupun padu seperti seketul ais, seketul daging, seketul tulang, seketul sabun.
Seterusnya, helai untuk benda nipis dan lebar. Contoh sehelai baju, sehelai kertas, sehelai kain, sehelai daun. Buah untuk benda besar dan padu ataupun berbentuk seperti sebuah kereta, sebuah rumah, sebuah komputer, sebuah negeri. Seterusnya, biji. Kegunaannya adalah untuk buah-buahan ataupun benda yang kecil seperti sebiji bola, sebiji guli, sebiji telur, sebiji cawan. Dan seterusnya ialah bilah, digunakan untuk benda yang tajam seperti sebilah pisau, sebilah sabit, sebilah gunting dan sebilah kapak. Baik murid-murid, rujuk buku teks muka surat 6, kita hendak membaca dan menakur setiap gambar yang diberi. Perenggan pertama, seronoknya keluarga Amar. Cikgu akan membaca secara kuat dan dengan menggunakan intonasi yang betul. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini mereka berkunjung ke hutan Lipur Latabayu, Baling Kedah. Perenggan kedua, Encik Zakaria memandu. Terdapat gambar mulut di situ menunjukkan perenggan kedua ini tidak lengkap. Oleh itu, anda perlu mencari maklumat untuk melengkapkan perenggan ini. Apakah yang perlu anda cari, murid-murid? Iaitu aktiviti kedua tadi. Menyenaraikan kata nama am dan juga penjodoh bilangan berdasarkan gambar. Cuba kita perhatikan gambar. Perhatikan nombor yang cikgu tandakan. Apakah kata nama am itu? Okey, baik. Terdapat 5 nombor yang cikgu tandakan pada gambar. Anda perlu nyatakan apakah kata nama am tersebut. Gambar pertama ialah kereta. Gambar kedua, jalan. Gambar ketiga, rumah. Gambar keempat, pokok. Dan gambar kelima ialah ayam. Ini ialah kata nama am. Bagaimana pula dengan penjodoh bilangan bagi kata nama am ini? Pertama, sebuah kereta. Penjodoh bilangan buah merujuk kepada sebuah kereta. Sebatang jalan. Sebuah rumah. Sebatang pokok. Seekor ayam. Sekiranya terdapat dalam gambar seekor ayam, anda nyatakan seekor. Tetapi sekiranya lebih daripada seekor, anda boleh nyatakan beberapa ekor ayam. Perhatikan ayat yang telah cikgu bina dengan menggunakan penjodoh bilangan dan kata nama am yang kita cari sebentar tadi. Ayat pertama, penjodoh bilangan sebuah, kata nama am kereta. Contoh ayat, Encik Zakaria memandu sebuah kereta berwarna merah dengan berhati-hati. Contoh kedua, penjodoh bilangan sebatang, kata nama am jalan. Contoh ayat, mereka melalui sebatang jalan kampung yang sunyi. Contoh ketiga, penjodoh bilangan sebuah, kata nama am rumah. Contoh ayat, terdapat sebuah rumah tradisional di kawasan itu. Contoh keempat, sebatang pokok. Terdapat beberapa batang pokok kayu yang rindang di sekeliling rumah tersebut. Kelima, mereka juga teruja melihat beberapa ekor ayam kampung sedang mengais makanan di halaman rumah tersebut. Seterusnya, gambar kedua. Perhatikan gambar murid-murid.
perhatikan nombor yang cikgu tandakan. Kata nama amnya ialah pertama, kamera. Kedua, burung. Ketiga, awan. Penjodoh bilangan bagi kata nama am ini ialah pertama, sebuah kamera. Kedua, sekawan burung. Ketiga, segumpal awan. Jom kita perhatikan ayatnya pula. Pertama, Amar sekeluarga bergambar di hadapan pintu masuk ke hutan Lipur Latabayu dengan menggunakan sebuah kamera digital. Ayat kedua, kelihatan sekawan burung sedang berterbangan dengan bebasnya di angkasa. Ayat ketiga, beberapa gumpal awan putih menghiasi ruang langit yang biru itu. Seterusnya untuk gambar ketiga, perhatikan gambar murid-murid. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Baik. Terdapat 7 kata nama am yang boleh kita ambil daripada gambar ini. Pertama ialah tikar. Kedua, buah langsat. Ketiga, rambutan. Keempat, pisang. Kelima, kek. Keenam, gelas. Dan ketujuh, ais. Penjodoh bilangan bagi kata nama am ini ialah pertama, sebidang tikar. Kedua, segugus langsat. Ketiga, seikat rambutan. Keempat, sesikat pisang. Kelima, sepotong kek. Keenam, sebiji gelas. Dan ketujuh, seketul ais. Perhatikan ayatnya pula. Pertama, bagi penjodoh bilangan sebidang, kata nama Tika Mengkuang. Ayat, setelah tiba di kawasan perkelahan, Ibu Amar membentangkan sebidang tikar. Contoh ayat kedua, segugus buah langsat, seikat rambutan, sesikat pisang, sepotong kek. Contoh ayat, Ibu menghidangkan segugus buah langsat, seikat rambutan, sesikat pisang dan beberapa potong kek untuk dinikmati bersama. Contoh ketiga, penjodoh bilangan biji, kata nama am gelas. Contoh ayat, beberapa biji gelas pula diletakkan di sekeliling makanan itu. Dan contoh yang keempat, ketul ais. Contoh ayat, ibu memasukkan beberapa ketul ais ke dalam jug yang berisi minuman. Seterusnya murid-murid gambar keempat, iaitu gambar terakhir. Perhatikan gambar, terdapat 3 kata nama am yang cikgu tandakan. Apakah kata nama am itu? Pertama, batu. Batu yang besar. Kedua, ikan. Dan ketiga, rumput. Penjodoh bilangan bagi kata nama am ini ialah pertama, buah, sebuah batu. Kedua, ekor, beberapa ekor ikan. Dan ketiga, rumpun, serumpun rumput. Baik, perhatikan ayat yang telah cikgu sediakan pula. Contoh ayat pertama, di kawasan air terjun itu terdapat beberapa buah batu yang sangat besar. Contoh ayat kedua, Amar dan keluarganya teruja melihat beberapa ekor ikan berenang di sekeliling mereka. Contoh ayat ketiga, di celah-celah batu besar itu terdapat beberapa rumpun-rumput yang hidup subur menghijau. Faham murid-murid? Baik, untuk aktiviti ketiga, anda perlu menulis karangan imajinatif dengan bahasa yang menarik.
Anda perlu membina karangan yang lengkap berdasarkan maklumat yang telah kita bincangkan tadi. Karangan anda perlulah lengkap seperti ini. Mempunyai perenggan pendahuluan yang diambil daripada teks muka surat 6. Perenggan pertama, keluarga Ammar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini mereka berkunjung ke hutan Lipur Latabayu, Baling, Kedah. Kemudian perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima, anda perlu ambil daripada ayat yang telah kita bincangkan tadi. Anda perlu memurnikan ayat tersebut dan menulis dalam bentuk perenggan. Dan akhir sekali ialah perenggan penutup. Iaitu perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ammar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama dengan keluarga. Jelas murid-murid? Itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Sekian. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.